Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Kepada yang dah lama mengikuti rancangan ini, pastinya korang dah tahu rancangan ini pasal apa. Dan kepada yang baru subscribe, manalah yang tahu kan, ada yang baru subscribe kan. So, rancangan Kisah Seram Netizen ni adalah sebuah rancangan di mana aku membacakan kisah-kisah seram yang telah dikongsikan kepada aku oleh para netizen. Dan kemudian dalam cerita-cerita yang aku sampaikan tu, kadang-kadang adalah aku letak sound effect sikit, dan ada music background kan, supaya cerita yang disampaikan tu lebih ada feel seram, aura seramnya. Jadi kepada subscriber yang lama, selamat datang. Kepada subscribers yang baru pun, selamat datang. Dan kalau sesiapa yang belum subscribe, bolehlah tekan butang subscribe dan tekan juga butang loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video yang terbaru. Sekarang ni, kalau kita tengok keadaan sekarang ni, kita semua boleh perasan lah yang kes COVID ni semakin lama semakin meningkat. So aku harap kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan elakkanlah tempat-tempat yang sesak. Kalau pergi tu pun tak payahlah bawa family apa semua kan, kalau nak beli barang-barang keperluan tu semua dan sebagainya, agar kita dapat mengurangkan lagi kadar kata apa kes COVID yang positif tu. Alright, jadi pada malam ni ada dua cerita seram yang aku ingin kongsikan, dan agak menarik cerita seram yang aku nak kongsikan ni, sebab kedua-dua cerita seram ni aku dapat daripada orang Perak. Dan lagi menarik, dua-duanya daripada Kuala Kangsar. Kebetulan dapat cerita daripada tempat yang sama kan. So aku combine je lah dua-dua cerita ni sekaligus. Bukanlah cerita ni cerita yang sama kan, maksudnya memang ada cerita lain orang hantar, tapi aku buat hari ni dua-dua cerita tu daripada Perak daripada Kuala Kangsar. So tanpa kita membuang masa, jom kita dengarkan kisah yang pertama ni. Kisah pertama ni dia berkenaan dengan pengirim ni, nama dia Ain. Nama dia Ain, dan dia kata dia berasal daripada Perak. Ini adalah pengalaman seram saya semasa tinggal di rumah nenek saya di Kuala Kangsar. Apa yang telah terjadi kepada Ain semasa dia duduk rumah nenek dia tu? Jom kita sama-sama dengarkan kisah daripada Ain ini. Assalamualaikum Sir Izzuan. Waalaikumsalam. Pertamanya terima kasih sebab sudi bacakan kisah saya ini. Nama saya Ain dan saya berasal dari Perak. Kisah yang saya nak kongsikan ini ialah tentang pengalaman seram saya semasa tinggal di rumah nenek saya di Kuala Kangsar. Rumah nenek saya ni memang betul-betul macam rumah kampung. Kalau nak tahulah gambaran rumah nenek saya ni macam mana, bolehlah tengok rumah yang ada dalam filem Jangan Pandang Belakang. Ni rumah yang jadi tempat rumah yang nak halau saka tu, yang ada orang meninggal dalam rumah tu. Rumah kampung kan, rasanya semua boleh bayangkan kot rumah kampung macam mana kan, rumah papan, rumah kayu. So dia kata macam tu lah lebih kurang rumah dia. So dia kata lagi, rumah kampung ni tak macam rumah-rumah di taman perumahan. Rumah sebelah menyebelah tak dekat pun. Rumah paling dekat pun jaraknya dalam 50 ke 100 meter juga. Sekeliling rumah nenek saya ni dipenuhi dengan pokok-pokok buah saja. Ada buah rambutan, buah jambu air dan memplam. Dan pokok-pokok sekeliling rumah nenek saya ni tinggi-tinggi belaka, kata Ain. Satu hari tu saya menziarahi rumah nenek saya dengan sepupu saya, nama dia Wani. Dan pada waktu malam, ketika saya dan Wani baru sahaja nak tidur, saya tiba-tiba rasa tak selesa berada di dalam bilik. Saya rasa panas sangat. Kipas bilik pun tak cukup kuat untuk menyejukkan badan saya. Mungkin faktor siang tadi yang agak panas, dan rumah nenek saya ni atapnya zinc. Jadi pada waktu malam, keadaan di dalam rumah menjadi panas.
Saya pun tanyalah kepada Wani, "Kau panas tak, Wani?" Wani mengangguk. Saya pun kata lagi, "Kalau panas, aku nak buka tingkap lah." Mata Wani dia membulat. Dia terkejut dengan cadangan saya, dan nampak ekspresi wajah dia bertukar. Dia kata, "Tak nak lah aku takut lah." "Kau takut apa benda ni? Sekarang ni kau panas ke tak?" Saya tanya Wani lagi. "Memanglah panas, tapi aku takut," kata Wani. "Dah lah, kau nak takut apa benda ni? Mengarut betul lah. Nanti buka tingkap, barulah sejuk bilik kita ni," kata saya sambil terus berjalan menuju ke tingkap untuk membukanya. Wani ketika itu hanya duduk di atas katil sambil berasa takut dengan tindakan saya untuk membuka tingkap. Saya memang boleh nampak ekspresi muka dia memang macam panas. Masa tu saya tak ada fikir apa-apa yang nak ditakutkan pun. Lagipun bila buka tingkap, bila angin malam masuk dalam bilik, barulah sejuk, barulah selesa nak tidur. Saya pun kemudian terus membuka tingkap, dan sebaik saja tingkap terbuka, angin malam terus menderu-deru masuk. Saya berasa sangat lega bila merasai angin malam yang sejuk ni. Kemudian saya pun berpusing ke belakang dan menghadap Wani. Saat saya pandang Wani, saya jadi hairan. Muka Wani lagi nampak takut daripada sebelum saya buka tingkap. Saya pun tanyalah kat Wani, "Kau ni kenapa, Wani?" Wani diam. Saya pun tanya lagi, "Wani, kau apa hal ni?" Perlahan-lahan Wani mengangkat jari telunjuknya dan menunjuk sesuatu yang berada di luar tingkap. Tu. Saya pun perlahan-lahan pusing ke belakang untuk melihat apa yang ada di luar tingkap. Sebaik sahaja saya memandang di luar, saya nampak ada makhluk sedang bertenggek di atas dahan pokok, betul-betul di depan tingkap. Wajahnya tak kelihatan, tapi rambutnya panjang mengurai dan berpakaian serba putih. Secara automatik, otak saya terus memikirkan nama satu makhluk halus ni, Pontianak. Terus meremang bulu roma saya. "Tutup tingkap Ain!" jerit Wani tanpa disangka-sangka dan menyebabkan saya tersentak. Tanpa berfikir panjang, saya menutup tingkap dengan pantas. Sebaik sahaja tingkap tertutup, saya dan Wani dapat mendengar bunyi hilayang ketawa yang cukup menakutkan. Saya yakin itu adalah suara daripada Pontianak yang kami nampak di luar rumah tadi. Dari berada di tingkap, saya terus melompat di atas katil dan duduk di sebelah Wani. Wani cakap kat saya, "Itulah kau nak sangat buka tingkap kan? Asyik baik Cik Pon tu tak masuk dalam bilik ni." Manalah saya nak tahu ada Cik Pon yang sudah sedia menanti di depan dan di atas dahan pokok tu. Kalau saya tahu, saya pun tak teringin nak buka tingkap. Malam tu saya tidur dalam panas. Biarlah panas, biarlah tingkap tak terbuka. Janji jangan Cik Pon yang masuk. Ya, so itulah dia perkongsian daripada Ain berkenaan dengan pengalamannya semasa tinggal di rumah neneknya dan menyebabkan dia pengalaman dia tinggal kat rumah nenek dia panas. Okay, so dia panas, rumah nenek dia ni keliling dia pokok, penuh dengan pokok. Kemudian panas nak buka tingkap. Kali bila buka tingkap, tengok Cik Pon dah ada kat luar lah, tengah tunggu. Seram.
Aku pun kalau duduk rumah kampung penuh pokok ni, aku tak berani buka tingkap lah. Jangan cari pasal lah. Okey, tapi tak tahulah orang lain kan. Mungkin ada orang lain yang memang berani nak buka tingkap. Memang kat kampung ni memang malam-malam sejuk kan. Okey, kalau lebih lagi kalau kampung tu penuh pokok-pokok, memang angin malam tu steady lah orang kata kan. Memang kata mendinginkan, dan boleh buat orang rasa seronok tidur. Tapi kalau dah buka tingkap je dulu luar, tengok checkpoint dah ada bertenggek kat pokok kan, takkan dah nak tunggu lagi, betul tak? Takkan nak lagi biar pokok tingkap terbuka lagi dia masuk tumpang tidur sekali lagi naya. Right, terima kasih kepada Ain di atas perkongsiannya. Jadi sekarang ni kita nak beralih ke kisah yang kedua. Okay, ni perkongsian ni bukanlah pasal si yang berkongsi ni nama dia Arif. Dia bukanlah nak cerita pasal pengalaman dia yang berlaku di Kuala Kangsar. Cuma dia nak cerita pengalaman dia semasa dia ni bekerja di kawasan Perak Tengah katanya. Tapi tak bagi tahu kat mana Perak Tengah. Okey, dan dia tapi tinggal di rumahnya di Kuala Kangsar. Dan dia akan lalu satu jalan ni, nama dia Jalan Manong. Okey, kalau siapa orang Perak ni yang biasa duduk Perak Tengah ni, kalau nak pergi Kuala ke nak pergi Taiping, memang biasa akan lalu jalan dalam lah. Jalan Manong ni lah jalan dalam lah kalau siapa yang tak nak lalu highway. Dan aku sendiri pun pernah lalu jalan ni, Jalan Manong ni. Dan memang kalau siang tu kita tak rasa apa-apa kalau lalu, tapi malam tu aku pun boleh rasa lah keseraman melalui Jalan Manong tu. Okay, so sekarang kita teruskan dengan cerita yang kedua, iaitu daripada Arif. Right, jom kita mulakan. Assalamualaikum Sir Izwan, saya Arif dan saya nak kongsikan pengalaman seram saya semasa melalui Jalan Manong di Perak. Jalan ini adalah jalan dalam yang boleh menghubungkan kawasan Perak Tengah dengan Kuala Kangsar. Saya memang pengguna biasa jalan ini sebab saya sering berulang-alik antara kawasan Perak Tengah dan Kuala Kangsar. Jalan ni sememangnya sunyi dan tak ada lampu pada waktu malam. Saya kebiasaannya akan lalu jalan ni di waktu awal pagi dan juga sebelum maghrib menjelang. Ada beberapa ketika sahaja saya akan lalu selepas maghrib. Masa tu pun jalan dah memang sangat gelap. Cuma ada satu masa ni saya terpaksa balik agak lewat. Dari Perak Tengah sudah pukul 11 malam. Mula-mula memang ada rasa ragu-ragu juga sama ada nak ikut Jalan Manong, jalan dalam tu, ataupun highway. Saya malas nak masuk highway sebab saya kena bergerak lebih jauh. Jadi saya pun putuskan untuk ikut Jalan Manong saja. Dan saya tak sangka keputusan yang saya buat tu akan menjadi pengalaman seram buat saya. Masa saya lalu jalan tu, jam pun sudah menghampiri pukul 12 malam. Kereta pun tak banyak. Bila bertembung dengan mana-mana kereta yang bertentangan, saya berasa lega. Tapi selepas itu, terasa lama untuk bertembung dengan kereta lain. Sehinggalah satu masa, saya dapati tak ada langsung kereta yang datang dari arah bertentangan mahupun dari belakang saya. Saya bersendirian sahaja pada ketika itu dalam tempoh yang agak panjang. Saya dah mula rasa pelik. Fikiran sudah menerawang memikirkan benda yang pelik ini. Pada masa inilah saya mula perasan sesuatu yang sedang berdiri di tepi jalan. Saya nampak benda yang sedang berdiri tegak dan keseluruhannya berwarna putih. Pada mulanya, masa saya nampak, saya abaikan saja dan terus bergerak melepasi benda tu. Saya tak toleh pun untuk tengok. Kemudian, bila saya dah bergerak jauh meninggalkan benda yang saya nampak tu, tiba-tiba saya lihat benda yang sama juga sedang berdiri tegak di depan saya. Masa tu, saya dah mula rasa berdebar-debar. Sekali lagi saya tak pandang benda tu dan teruskan lagi perjalanan melepasinya. Sehinggalah saya nampak sekali lagi buat kali ketiga, benda yang sama juga sedang berdiri tegak
di tepi jalan dengan keseluruhan badannya berbalut dengan kain putih. Kali ini, semasa bergerak melepasi benda itu, saya menoleh ke kiri untuk melihat apakah ia yang sedang berdiri di tepi jalan yang sedang saya lalui ini. Ternyata ia sama dengan apa yang saya fikirkan, iaitu makhluk yang bernama pocong. Tubuhnya berbalut seperti mayat yang akan ditanam. Rasa takut dan seram terus menguasai diri. Bulu roma terus menegak. Saya mula membaca ayat kursi berulang kali dengan kuat di dalam kereta dengan harapan agar makhluk pocong itu tidak mengikut saya balik. Tak sangka betul lah saya boleh bertembung pula dengan makhluk menakutkan ni. Tapi Alhamdulillah, saya sampai kawasan Kuala Kangsar dengan selamat tanpa ada benda-benda pelik yang mengikut saya balik. Tapi saya taklah terus balik ke rumah. Saya singgah sebentar di kedai makan. Yalah, saya teringat pesan orang tua, kalau ada nampak benda bukan-bukan, seeloknya jangan terus balik ke rumah. Singgah tempat lain dulu, sebab kadang-kadang ada benda yang nak mengikut kita terus balik ke rumah. Itu saja kisah daripada saya. Terima kasih Sir Izwan sekiranya sekongsikan kisah saya ini. Ya, so itulah dia pengalaman seram daripada Arif semasa melalui Jalan Manong pada waktu tengah malam. Okey, 3 kali nampak benda yang sama kat tepi jalan. Rupa-rupanya gula-gula lah. Gula-gula ni kata orang ialah gelaran lain kepada pocong lah, sebab orang tak nak sebut. Orang kadang tak nak sebut nama dia, so orang sebut gula-gula. Macam Pontianak orang tak nak sebut nama penuh dia, orang sebut Cik Puan. Okay, tapi kalau ikut, memang Jalan Manong tu memang gelap betul lah. Kalau siapa yang memang pernah lalu jalan tu pada waktu malam, memang gelap. Lepas tu dia ada satu jalan tu orang cakap macam naik roller coaster tau. Dia naik bukit, lepas tu dia tiba-tiba turun ke bawah laju. Memang seram lah kalau ikut jalan tu. So terima kasihlah kepada Arif kerana sudi berkongsi pengalaman seramnya semasa menggunakan Jalan Manong. Okay, jadi sebelum aku tamatkan kisah seram netizen untuk hari ini, aku ingin menjemputlah kepada sesiapa seandainya korang ada kisah seram yang pernah berlaku kepada diri sendiri ataupun kisah seram yang pernah berlaku kepada kawan-kawan ke adik-beradik ke, dan kemudian diceritakan kepada korang semula, boleh kongsikan kisah seram korang dengan ada 2 cara. First, boleh hantar mesej kepada aku melalui Facebook. Okay, aku ada letak link Facebook aku di bawah. Boleh klik link Facebook aku tu dan kemudian hantar mesej kepada aku untuk kongsikan kisah seram korang. Dan yang kedua, korang boleh hantar email lah kepada aku. Aku ada letak alamat email kat bawah. So boleh hantar email cerita seram korang kepada aku. Okay, so kalau korang suka dengan apa yang aku sampaikan ni, jangan lupa untuk klik thumbs up dan jangan lupa untuk klik butang subscribe dan loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video yang terbaru. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi mendengar sehingga habis. Kita berjumpa lagi pada minggu depan insya-Allah di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Assalamualaikum.